Hai, Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel ya vlog. So baru-baru ni korang ada tengok yang aku ada buat podcast dengan Afiq dengan Rusdan. Kita orang buat cerita pasal office ni lah kan. Tapi ramai lagi yang minta cakap sambung. Bagi aku tak perlu, aku rasa tak ada sambungan dia pun sebenarnya. Sebab kita orang dah cerita habis dah. Mungkin yang selebihnya kita orang lupa, kita tak ingat sebab terlampau banyak kena kacau. So aku pun sebenarnya aku dah decide untuk pindah. Tapi diorang stay kat sini lagi lah. So aku memang dah decide untuk pindah. Okay, faktor pertama aku pindah bukan disebabkan rumah ni berhantu ke apa, tak ada. Sebab memang daripada dulu sebenarnya office ni aku memang nak plan seorang. Tapi kan aku cerita macam Ros yang ajak kita orang kumpul satu office, kita orang gabung satu office. Okay, fine. And sekarang ni aku nak pindah sebab antara faktor yang pertama, ada beberapa faktor lah. Antaranya yang pertama, aku nak pindah sebab aku memang nak office orang. Yang kedua, sebab ke rumah hantu, sebab bukan rumah ni berhantu. And yang ketiga sebab hari tu korang tahu kan, duit aku hilang. So aku macam better aku tinggal seorang sebab aku tak nak tuduh siapa. Cuma macam kalau aku duduk seorang, aku tak boleh nak tuduh siapa. So better aku tu lah. Tapi faktor yang pertama memang aku nak office orang lah, macam mana pun. Okay, sambung cerita pasal cerita hantu tadi. Ramai yang suruh buat paranormal, suruh stay 30 minit dalam bilik perempuan tu. Bagi aku aku okay nak buat, sangat-sangat okay. Tapi aku minta pendapat Afiq, minta pendapat Rusdan. Diorang cakap better tak payah aku. Sebab okay, macam aku, memanglah aku akan pindah, so aku maybe akan selamat lah kot. Tapi diorang ni, kalau aku buat paranormal dekat rumah, diorang stay lagi kat sini, nanti yang kena kacau diorang. Mungkin benda tu pun ikut aku kat rumah baru, kita tahu kan. So aku tak nak ambil apa-apa risiko lah kan. Okay, so untuk video kali ni, korang dah dengar cerita daripada Rusdan dengan Afiq. So kali ni aku akan call orang yang pernah datang dekat office ni. Alright, so jom. Okay, sebelum aku call member aku yang pernah datang dekat sini, antaranya Syamim Hasni, Dina apa semua. So aku akan random call lah sebab sekarang ni dah pukul 12.17. Okay, so bagi aku macam benda ni mengganggu orang sebenarnya, call malam-malam tanya pasal cerita tu. So tak apa, sebab aku sebenarnya nak buat selepas sahur semalam. Tapi disebabkan diorang semua tak reply, diorang semua still tidur kot. Diorang dah tidur kot selepas sahur tu. So kalau buat tengah hari pula macam tak feel kan. So aku decide untuk buat sekarang lah. Tapi tak apa, kalau diorang tak angkat, so okay, aku call mana yang angkat je. Alright. Okay, so aku akan cerita dulu pasal aku. Okay, pagi tadi lah, aku tak sure lah masalah elektrik ke apa. Tapi bila benda rumah ni dah kerap dikacau apa semua, aku rasa macam semua benda akan berkait. Macam berkait gila. Macam kadang-kadang benda tu jatuh ke apa ke lah. Okay, ni hantu. And so aku rasa macam pagi tadi aku tengah lepak, tengah main phone. And sebab aku tak boleh tidur, Rusdan dengan Afiq tak tidur pagi tadi. Pukul 11 macam tu, aku tu macam ya tak masuk akal pukul 11 ada benda-benda macam tu. Tapi benda tu tak wujud malam je lah. Benda tu boleh wujud pagi kat tu. Dia tak kira pun, memang dalam cerita hantu memang dia nak wujudkan malam sebab dia nak nampak, bagi impact seram. Tapi bagi aku benda ni dia bila masa je boleh muncul kan. So tiba-tiba aku tengah lepak, ada lampu terpadam and dia buka balik. So aku macam pelik lah. Kalau dia terpadam terus aku tak kisah, okay, mungkin itu betul. Tapi kalau dia terpadam and dia buka balik, dia macam aku tak tahu lah. Aku tak tahu kenapa kan. Bagi aku macam ya, rumah ni memang seram gila. Sebab aku tak pernah rasa macam dalam satu rumah tu rasa macam aura yang macam menakutkan. Setiap kali masuk rumah ni kan, setiap kali nak pergi ke mana-mana mesti ada rasa bulu roma tu naik. Okay, ni macam aku tengah buat video sekarang ni, seorang dalam bilik ni pun aku rasa macam goosebump gila lah. Sebab tapi tak apa lah, aku just buat konten, just nak share kat korang. Aku rasa cerita aku tak banyak pun. Okay, sekarang ni aku akan call member aku. Call Syamim Hasni. Tak angkat lah guys. Alah. Okay, sebelum aku call orang lain, aku lupa nak beritahu yang macam setapak dia ni aku tak tahu dia daripada tahun berapa. Tapi bila korang tengok daripada luar tu dia macam tahun 19 lebih dia dah wujud tau. Tak tahu sebab aku ada baca kat kisah-kisah kat Google. And sebelum ni ada orang komen yang diorang pernah stay kat situ. Memang pengalaman tu bukan aku seorang je yang kena, ramai kat yang kena. So bagi aku benda tu bukan perasaan kita orang je. Bagi aku benda tu memang ada kat sini. And komen ada, dekat blog ada. So bagi aku macam okay, yang ni bukan main-main lah. So aku memang decide untuk pindah tu adalah keputusan yang betul lah. Alright. And so aku akan call siapa lagi aku akan call Bibi Karina sebab dia pernah datang sini juga. So kita call dia. Alah, asal semua tak nak angkat ni. Okay, kita call Isbidi pun pernah datang kat sini juga. Jom. Aku rasa macam semua tak angkat ni tu. So bagi aku it's okay. Okay, tak apa, aku cerita je lah. Aku akan bagi tahu setiap sudut rumah ni. Aku rasa bukan masa yang sesuai buat aku call orang. Okay, tapi tak apa, aku cerita je. Okay, aku cerita balik kenapa aku boleh berada dekat sini. Macam biasa, dulu aku selalu ulang alik pucung. Aku ulang alik pucung selalu.
Memang ulang alik. Nak buat video kat sini memang setapak ni memang ulang alik. Sebab semua member kat sini semua stay kat Sapak, orang semaju semua. So aku kalau nak collab memang nak kena selalu datang daripada Puchong pergi Sapak kan. Okay, so satu hari tu Syamim ada team tau. Dia nama team dia Kimak Production. Okay, memang nampak benda tu memang kuajar nama dia, tapi dia bukan ejaan K-I-M-A-K, tapi dia Q-I-M-A-Q. Okay, yang terdiri daripada 4 orang mula. Syamim Hasni, Rosni Kotin, Kamil Zahan dan juga Ita Juwita. Alright, so diorang satu hari tu diorang dah buat production. So diorang nak buat satu office house and studio house lebih kurang macam tu So diorang buat dekat Danau Kota Sud tu. Okay, lepas tu diorang tiba offer cakap, dia offer aku dengan Rusdan cakap, okay, Acap kenapa tak stay kat sini je, penat ulang alik kan. Cakap okay, okay, kita orang stay. Korang nak stay, aku stay. Okay, aku dengan Rusdan stay Beberapa bulan kemudian aku cakap kat Syamim, aku teringin dia nak ada office macam kau semua kan. Lepas tu member cakap, cakap buat je lah, tak kisah pun kau nak office, rumah kat sini pun tak kisah kan, kau cari je lah. Cakap aku dah boleh lah ni Mim, aku income aku pun dah rasa dah stabil lah time tu. So aku cakap Syamim, Syamim, aku nak nombor tuan rumah kau ni sebab aku nak sewa lah dekat tingkat atas ke tingkat bawah ke, tapi sama building dengan dia lah. Alright, so member Syamim pun dia bagi nombor tuan rumah tu. Aku pun WhatsApp tuan rumah tu, nama dia Bun. Nama dia Bun, gemuk pendek, acah gangster. tak ada kan, dia tengok video ni mati aku. Okay, lepas tu aku WhatsApp dia cakap, okay, oh rumah dekat situ tak ada, kosong tau. Okay, aku pun okay, tapi dia cakap ada tapi ayah ada satu rumah ni tapi bangunan dia buruk sikit kan. Okay, aku cakap okay, dekat mana? Dekat setapak dia. Okay, tentu aku bila dengar je setapak dia, aku terus macam okay, setapak dia, okay, dalam setapak lagi. Okay, cun boleh? Tapi aku tak tengok. Lepas tu dia cakap bangunan dia buruk sikit. So aku macam okay, tak kisah, yang penting aku nak ada rumah dekat setapak ni. So malam tu juga dia cakap okay, malam ni jom kita jumpa, kita survey rumah. Okay, fine. Aku pun ajak Kamil, ajak Ros, ajak Rusdan, ajak Syamim untuk survey rumah tu. Lepas tu sampai tu Bun tu dia bagi 2 pilihan. Dia cakap okay, ada 2 rumah, you nak yang mana satu, yang kecil sikit ke yang besar? Cakap tak apalah, tengok dulu. Okay, aku fine. Okay, fine, tengok dulu. Okay, rumah yang pertama tu kosong, memang buruk gila. Aku jadi macam tak apalah, kita tengok lagi satu. Okay, tengok lagi satu, dapatlah rumah ni. Aku cakap macam wash, kau gila, rumah besar macam ni 1,500 sebulan, murah gila guys. So aku macam memang interesting sebab okay, aku cakap okay, rumah ni angle ni boleh shoot, macam banyak tempat kau boleh shoot kat sini tau. Memang nice gila rumah ni sebenarnya. Bila first aku masuk tu macam tak rasa apa-apa, rasa macam happy gila. Tapi yang buatkan aku tiba muskil, aku nampak air zam-zam. Aku macam pelik. Lepas tu Kamil tanya siapa duduk rumah ni. Dia tanya tuan rumah, dia tanya orang ejen tu siapa, tuan rumah siapa? Tuan rumah Cina Muslim, memang pure China. Tapi dia orang Islam, dia masuk Muslim Cina Mu'alaf akhirnya. Tapi dia tak selalu ada kat Malaysia. So dia stay kat China, kalau dia balik Malaysia dia akan stay sini. Tapi dia nak buat untuk sewa lah rumah ni. Okay, lepas tu kita orang pun okay, nice. Lepas tu dia pun ada cakap, tuan rumah ni dia memang nak ambil orang Islam je, dia tak nak ambil orang lain. Aku tak tahu dia racist ke apa. Okay, kita orang pun okay lah, maknanya sebelum ni orang Islam dia duduk. Tiba-tiba kita orang dah duduk dekat rumah ni. Kita orang nak pergi buat access card. Kamil tanya orang kerani ofisnya. Kami tanya orang kerana office ni, dulu rumah ni siapa duduk? Cakap India. Kita orang jadi macam jam. Kata Islam dia duduk, kenapa India pula tiba? Okay, lepas tu kita orang pun macam just buat bodoh lah. Sebab kami ada tanya juga kenapa orang lama pindah. Lepas tu dia persoalkan balik tau. Dia cakap kenapa you nak tahu? So kami macam okay, tak ada apa-apa lah, just tanya kan. Lepas tu kita orang dah pindah. Memang satu persatu lah kena kacau. Mula daripada Afiq, daripada Syamim, daripada Rusdan, dan kena kat aku sendiri. Tapi aku kena kat lift paling teruk sampai dia main lift Aku cerita yang aku kena dengan Rusdan time lepas hantar BB tu. Bagi aku benda tu macam paling aku takut kan, dalam banyak yang aku kena. Sebab sebelum ni aku just dengar bunyi. Pagi tadi aku rasa paling teruk dia main lampu. Benda tu paling aku cakap tak boleh Okay, aku cerita daripada dapur. Dulu kita orang paling takut dengan dapur belakang, tempat kalau kau tengok True Order Part 4 aku ada masak tu kan. Dekat situ cakap paling takut sebab kita memang jangan pergi. Kita orang pun mula masuk, kita tak banyak masak. Kita orang macam order Grab semua je. Alright, lepas tu datangnya Afiq, baru dapur tu berguna. So kat dapur tu dah jadi macam tak takut Okay, macam bilik yang aku tengah duduk sekarang ni, dulu kita orang buat store. Kita orang campak barang dalam ni. Lepas tu aku dengan Rusdan kemas, kita orang buat bilik editing. Sebab kalau tidak dulu kita orang editing kat luar. Tapi sebabkan macam kat luar tu rasa macam panas. Kat bilik ni ada aircon tapi rasa tak guna kan.
So kita orang buat untuk bilik editing lah. Okay, lagi satu bilik ujung. Bilik ujung ni memang bilik bersepah, bilik bujang lah. Kira macam untuk kita orang salin baju apa semua, memang kotor apa semua. Memang malas gila nak kemas. Kalau kemas akan kotor balik. Okay, untuk bilik perempuan tu pula, aku memang jarang gila masuk sebab okay, bilik perempuan bukan untuk perempuan tidur, untuk kita orang satu rumah tidur ke apa, tak ada. Okay, Rose pun memang kita orang gabung office, tapi Rose tak pernah tidur kat sini. Kalau tidur pun diorang just macam tidur time shooting untuk rehat macam tu je. Sebab bilik tu untuk perempuan tukar baju apa semua, untuk talent lah. Sebab kita orang buat video rumah ni memang untuk shoot. So kita orang sediakan bilik perempuan, bilik talent lah senang cerita, untuk tukar-tukar baju apa semua, untuk rehat apa semua. Okay, so aku memang jarang masuk bilik tu. Sebab dia macam dah, korang tengok footage yang aku payung tadi, yang aku tunjuk for first video tadi, nampak dia macam masuk, lepas tu kau kena macam ni kan. Betul ada satu cermin besar. Bagi aku, bilik tu aku macam yang takut gila. Sebab jarang gila masuk. Bagi aku tak adalah nak cerita lebih-lebih sangat pun. Sebab aku pun dah jadi macam tak sedap hati sekarang ni. Saya tak apa, aku try call diorang lagi sekali. Hello, Assalamualaikum. Kau tidur ke? Tak, dia main anjing. Main anjing? Ya, aku nak kau cerita pengalaman seram kau kat office ni. Cerita hantu kat ni? Cerita hantu kat office ni lah? So macam ni, okay, time tu tengah edit video. Okay. Kat rumah tamu tengah kan. So time tu aku macam dah rasa dah ada perempuan kat tepi. Macam daripada belakang datang slow-slow ke tepi. Lepas tu tiba-tiba dia berlari kat depan TV tu. Ingat, tahu ada sekarang kau susah macam office, tapi dulu lah. Dia pergi depan TV tu. Macam dia main-main situ, berlari-lari kat pasal tu. Tak tahu dia cari benda. Tak, aku terbangun gigi situ, tengok macam sound lah. Tengok tak ada, dia menggelepar lagi. Oh, kau memang nampak benda tu lah senang cerita? Memang nampak sebenarnya, cuma saya tak nak bagi tahu korang situ. Okay. Aku memang sejak kecil nampak Lepas tu aku masuk bilik kat Rusdan. Masuk kat Rusdan, aku beritahu dia tadi ada benda duduk main kat depan, tapi dia lari kat dapur. Aku cakap je kat dapur tu, terus bunyi barang jatuh. Oh, tentu macam benda tu cuak. Faham. Macam benda tu cuak, dia berlari telanggam benda tu. Sebab benda tu tak berani. Benda memang tak berani manusia pun. Cuma tu tanya apa benda yang dia cari kat ruang tamu tu. Banyak kali sangat. Macam ada benda lah. Dekat bahagian TV tu? Dia macam cari benda situ. Tak tahu benda apa. Hui, seram ni. Lepas tu kalau perasan, kan nampak cermin takut terbalikkan tu, aku sengaja tu. Memang aku yang terbalikkan. Sebab memang aku mudah nampak benda tu, so aku tak nak main ambil serabut kepala. Daripada patulan lagi senang nampak sebenarnya. Okay, next ke apa? Ada lagi? Banyak je sebenarnya, aku ni cuma tak beritahu. Aduh. Aku beritahu dua lah. Satu lagi je ni. Time tu 3-4 pagi tu. Okay. Kan tidur. Kita kan biasa selalu kat tidur kat sofa. So time tu korang pergi ambil siapa tak kat bawah ke beli makanan kot. Lepas tu aku rasa aku dengan kau akan tidur time tu. Ambil dengan Rusdan beli makanan. Lepas tu orang keluar je, memang dekat kawasan laptop tu pula. Diorang memang macam dua benda lah. Diorang main situ. Dua Total ada berapa sebenarnya rumah kan? Yang aku baca itu, yang dekat belakang tu, yang dekat belakang, ingat aku kata kat pasal masuk tu. Tu benda yang boleh sentuh barang. Tu perempuan memang dia menyediri, memang dia boleh sentuh barang. Tapi setiap kali sentuh barang, memang dia perlukan tenaga balik untuk sentuh balik benda dalam masa 2-3-4 jam. So dia tak boleh sentuh serentak banyak benda satu masa. Tu satu lagi bilik tengah. Dia bukan daripada rumah kita pun, bukan daripada office kita, daripada luar, memang kawasan tu. So dia akan masuk semua tempat, semua rumah dia akan masuk. Aku kat bilik tengah sekarang. Mungkin tak ada lah, sebab dia suka melompat-lompat yang tu. Dia macam remaja lelaki yang remaja yang pendek yang tu lah. Dia memang lompat-lompat kan. Lepas tu bilik kecil sekali, yang tu pun macam, apa yang tu macam perempuan lah, tapi bukan ada bilik pun. Dia memang kerja dia ketuk ketuk rumah tu. Cuma sekarang aku tak boleh scan yang bilik besar sekali, bilik perempuan. Yang tak boleh scan apa benda. Macam tak ada. Bilik perempuan memang ada lah. Apa dia? Memang ada bilik perempuan tu. Tak tahu macam cakap. Sebab memang aku tak boleh nak scan. Takut yang daripada mesin basuh tu ke, takut bilik tengah ke. Tak tahu lah. Yang aku tahu sekarang boleh detect 3 je lah. Dah jangan cerita lah. Aku jadi takut ni. Okay lah. Okay, 2 je lah. Okay Jun. Kau ni okay, kau bagi lah tahu sikit orang sebab kau jenis yang memang boleh nampak kan. Daripada kecil lagi sebab aku berkawan dengan benda tu. Pendek kata lah sebenarnya cerita. Okay. Thank you. Tapi pesanan nak, kalau ada yang tiba-tiba nak macam ada batin ke apa, orang nak bagi ke, jangan ambil lah. Jujur cakap seksa. Memang kau dapat beli, kau akan jadi tak cepat penat. Kalau bergaduh pun kau tak akan rasa sakit, kena tumbuk. Tapi satu masa dia akan makan badan kau sikit-sikit. Macam aku pernah lebih sebulan aku tak boleh jalan. Macam orang lumpuh. Tu ramai orang tak tahu. So janganlah ambil benda macam tu. Okay. Dah cukup. Okay, itu je. Okay. Okay. Assalamualaikum.
Salam. Salam. Aku tak tahu nak cakap berapa sekarang. Aku segusbam Syamim cerita. Okay, korang nak percaya atau tak cerita Syamim tu terpulang pada orang. Sebab aku kenal Syamim macam mana. Sebab dia memang boleh nampak benda macam tu lah. Sebab kadang-kadang apa yang dia cakap tu mesti benda tu jadi. So aku tak rasa dia tipu. Memang benda tu, apa yang dia cakap semua benda tu dia buktikan. So bila dia cakap tu aku memang percaya. Okay, Syamim bukan jenis yang macam reka-reka cerita nak nampak gempak, tak ada. Syamim memang daripada situ. Memang kita boleh nampak dia macam dia memang daripada kecil memang macam tu. Aku tak boleh nak gerak sekarang. Bodoh budak. Nak kuasa apa lagi? Dina, aku dah tanya dia. Dia cakap cerita tu dia itu je lah cerita dia. Tak ada benda pun lah. Dia cakap. So aku tak perlu call kot. Okay, aku rasa itu je lah yang. Sebab aku tanya Rose, dia cakap tak pernah kena kacau. Sebab memang Rose jarang gila. Memang Rose jarang gila dia kat sini. Kamil pun just kena kacau tak unboxing tu je lah. Alright. Okay, aku rasa tu je lah cerita dia. Memang dah tak ada sambungan nak bagi aku. Sebab itu je lah, aku tak boleh nak cerita lebih. Sebab aku cerita apa yang aku pernah rasa je. And aku tak menambah-nambah cerita lah. Apa yang ada aku cerita, apa yang tak ada aku tak cerita lah. Okay, so itu je aku rasa untuk video kali ni. Maaf sebab pendek sangat. Tapi bagi aku just untuk tambah information je lah untuk korang semua. Bagi aku kalau korang berhasrat untuk ke setapak dia ni, untuk pindah, bagi aku jangan lah. Walaupun last choice pun jangan. Banyak lagi tempat lain. Sebab setapak dia ni bagi aku, dia cat macam mana, sebab dia baru je cat building belah sana. So dia akan on the way cat belah building aku lah. Bagi aku dia cat ke tak ke sama. Kalau korang nak pindah sini, jangan. Jangan. Aku nasihatkan jangan. Tu je. Okay. So aku habiskan video ni kat sini. And kalau dapat video ni dapat 200k view, aku akan buat giveaway lagi. And korang jangan lupa subscribe, like video ni, share. Sorry aku terpaksa aku rasa macam bulu rumah aku naik gila sekarang ni. Aku macam tak, sebab depan aku tingkap kan. So aku macam tak boleh nak pandang sangat. Korang share video ni, korang like, korang subscribe, nak on notification. InsyaAllah aku akan adakan banyak lagi konten. Korang pun boleh suggest konten apa yang korang nak. Alright. So kita jumpa in the next video. Selamat Hari Raya.